Salam Satu Malaysia. Best 5.10 edisi 5 petang. Sekali lagi bersama saya, Sim Sui. Presiden UMNO Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini melancarkan sistem pendaftaran keahlian online UMNO di PWTC selain bertujuan menghapuskan kerena birokrasi dan menggalakkan lebih lagi ramai golongan muda terutamanya di kalangan Gen Y menjadi ahli UMNO. Pelancaran selaras proses peremajaan UMNO melalui pendaftaran secara dalam talian, keahlian seseorang itu akan disahkan dalam tempoh 24 jam jika semua maklumat yang diberikan itu tepat walaupun mendaftar di luar negara. Namun jika ada unsur penipuan, misalnya penyusupan ahli parti pembangkang, keahlian mereka akan dibatalkan serta-merta. Seorang bayi perempuan berusia setahun 6 bulan dikuatiri lemas apabila terlepas daripada dakapan ibunya malam tadi ketika berpindah setelah rumah mereka dinaiki air. Jurucakap Bilik Gerakan IPD Kuala Krai berkata mangsa dipercayai dihanyutkan arus deras di kawasan rumahnya di Kampung Kuala Pertang, Telekung. Usaha mencari bermula 11 pagi tadi digiatkan dengan melibatkan anggota bomba dan penyelamat Kuala Krai serta tentera. Dua maut manakala seorang lagi cedera parah dalam kemalangan melibatkan 2 buah lori trailer dengan 3 buah kenderaan. Kejadian berlaku di kilometer 250 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah utara pagi tadi. Menurut penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sembilan Ahmad Muklis Mukhtar, kemalangan berlaku apabila kereta Perodor Alza cuba mengelak sebuah Proton Saga FRX yang terbabas selepas bergeser dengan trailer lain sebelum melanggar belakang lori trailer yang berada di bahagian lorong kiri. Mastura Abdul Karim 34 tahun dan Ahmad Azlan Zakaria meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera parah di kepala dan juga dada. Amanah Saham Nasional Berhad ASNB umum pemberian dividen kepada pemegang unit ASB sebanyak 7.5 sen seunit berbanding 7.7 sen tahun lepas bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014. Pengerusi Pemodalan Nasional Berhad Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid juga turut mengumumkan pemberian bonus sebanyak 1 sen seunit kepada 80.6 juta pemegang amanah unit ASB tersebut. Pemberian dividen berdasarkan purata baki pegangan minimum bulanan bagi tempoh pelaburan sepanjang tahun kewangan 2014, manakala pemberian bonus pula berdasarkan purata baki pegangan minimum bulanan untuk 10 tahun bagi tempoh dari tahun 2005 sehingga 2014. Pemegang unit ASB boleh kemaskini buku pelaburan di Ibu Pejabat ataupun ejen-ejen ASNB di seluruh negara mulai 2 Januari tahun hadapan. Johor merupakan negeri pertama peluas pelindungan skim pertubuhan keselamatan sosial Perkeso kepada penjawat awam bertaraf kontrak dan sementara sejak ia dilaksanakan tahun lepas. Setiausaha Kerajaan Negeri Johor Dato' Ismail Karim berkata sehingga kini seramai 7,000 penjawat awam kontrak dan sementara berdaftar sebagai pencarum. Ia melibatkan 92 agensi perkhidmatan awam di negeri itu. Bermula tahun hadapan, Maktab Tentera Diraja MTD akan menganjurkan program Diploma International Baccalaureate dan pengambilan pertama dijangka pada bulan Jun 2015. Ketika ini, MTD hanya membuka ruang pengajian kepada pelajar tingkatan 4 dan 5 sahaja. MTD bertujuan menjadikan belia sebagai pegawai dalam Angkatan Tentera Malaysia, pegawai kanan perkhidmatan awam serta menjadi pemimpin dalam bidang iktisas, perdagangan dan juga perusahaan negara. Baiklah, untuk lebih banyak berita ikuti Nasional 5 bersama dengan Margaret dan juga Taufik. Bertemu lagi sejam dari sekarang dalam Best 5.10 edisi 6 petang. Saya Sim Sui, salam Satu Malaysia.
Banjir di pantai timur makin buruk. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda bersama saya Muhammad Taufik Muhammad Noh dan Margaret Gambang dalam Nasional 5 edisi 18 Disember 2014. Dan selain tajuk utama tadi, tumpuan lain Nasional 5 petang ini. Bekas tenaga pengajar PLKN ditahan terlibat kumpulan militan IS. 2 maut, seorang lagi cedera parah dalam kemalangan. Mana? Terima kasih sejak. Saya Adrian Zedi langsung dari studio berita RTM Sabah, Kota Kinabalu. Fokus berita dari negeri di bawah bayu hari ini. Sukan Muay Thai semakin mendapat sambutan di Sabah. Walaupun perkembangan sukan Muay Thai di Sabah masih baru, namun ia terus mendapat sambutan menggalakkan walaupun ia nampak agak ngeri dan lasak. Namun, sebenarnya ia merupakan sukan yang sihat dan mampu meningkatkan kecergasan dan disiplin diri. Ikuti laporannya sebentar nanti. Seterusnya bersama rakan penyampai Asma Asmuni di Labuan. Saya Asma Asmuni bersiaran dari RTM Labuan. Fokus hari ini adalah peranan Jabatan Bomba dan Penyelamat bukan sekadar melaksanakan operasi kebombaan, malah meringankan beban mangsa kebakaran dengan membantu membina semula rumah mereka. Laporan mengenai usaha murni agensi ini membantu meringankan beban mangsa kebakaran akan kami perincikan seketika nanti. Saya Damia Kesendaman jam lintas langsung dari studio BRTM Kuching. Potensi tenaga hidro di Sarawak bukan perkara baru, malah telah bermula sejak 1962 dengan kajian awal di bawah program rancangan Colombo dan diikuti dengan Pelan Induk Pembangunan Sistem Tenaga atau SAMA Study pada 1979. Petang ini tumpuan kita ialah empangan hidro ketiga yang dibina di Sarawak, empangan Murum, yang dijangka beroperasi sepenuhnya pada hujung suku kedua tahun depan. Ikuti laporannya bersama saya seketika nanti. Baiklah saudara, kami mulakan dengan perkembangan banjir. Banjir di 3 negeri pantai timur semakin buruk apabila lebih 12,000 penduduk berpindah. Di Kelantan terutamanya, penduduk terjejas meningkat kepada lebih 7,000 orang yang kini ditempatkan di 74 pusat pemindahan. Banjir negeri Kelantan merekodkan jumlah penduduk yang dipindahkan ke pusat pemindahan mencecah 7,112 orang daripada 1,882 keluarga. Jajahan paling teruk dilanda banjir ialah Pasir Mas apabila jumlah penduduk yang dipindahkan naik dengan mendadak kepada 1,628 orang. Ini diikuti dengan jajahan Tanah Merah dengan 1,476 penduduk berpindah di 22 pusat pemindahan. Begitu juga di Terengganu, angka penduduk terjejas kini meningkat berlipat ganda dengan laporan yang terkini diperolehi hampir 6,800 penduduk telah dipindahkan ke 88 pusat pemindahan. Menurut portal Jabatan Kebajikan Masyarakat Terengganu, 5 daerah kini dilanda banjir dengan yang paling buruk di Hulu Terengganu. Di Kuantan Pahang, jumlah pusat pemindahan meningkat kepada 5 berbanding 3 semalam sehingga kini 620 penduduk ditempatkan di pusat pemindahan sekitar Kuantan. Seorang bayi perempuan berusia setahun 6 bulan dikhawatiri lemas apabila terlepas daripada dakapan ibunya malam tadi ketika berpindah setelah rumah mereka dinaiki air. Jurucakap Bilik Gerakan IPD Kuala Krai berkata mangsa dipercayai dihanyutkan arus deras di kawasan rumahnya di Kampung Kuala Pertang, Telekong. Usaha mencari bermula 11 pagi tadi digiatkan dengan melibatkan anggota bomba dan penyelamat Kuala Krai serta tentera.
Sementara itu, daerah paling teruk dilanda banjir di Kelantan ialah Jajahan Tanah Merah apabila 1,267 penduduk daripada 422 keluarga dipindahkan ke 26 pusat pemindahan. Tinjauan RTM di Jajahan berkenaan mendapati hampir keseluruhan bandar Tanah Merah lumpur selepas ditenggelami air akibat hujan lebat sehingga air sungai Manal melimpah dan menenggelamkan rumah penduduk. Malah laluan dari Manal ke Jeli dinaiki air sedalam 0.5 meter menyebabkan pengguna kenderaan yang melalui kawasan itu terperangkap dan meletakkan kenderaan mereka di kawasan tinggi berhampiran stesen minyak. Lebih menyedihkan, ada penduduk yang tidak sempat menyelamatkan harta benda berikutan air naik mendadak sejak 5 petang. Tiba-tiba dia naik-naik saya sebab selamat anak dengan isteri lah. Pasal anak kecil dengan isteri pun mengandung lah. Orang keluar dia dulu lah. Perabot kenderaan semua tu dapat diselamatkan tu kan? Tak selamat tu, duduk kira tinggal gitu lah. Tak ada nak tubik? Tak ada nak tubik. Kak dari bandar petang tadi. Lepas tu nak balik kampung lah. Lepas tu terperangkap? Lepas tu terperangkap daripada Batu 7 sampai Batu 9 tu. Jalan tak boleh lalu. So akak pusing balik. Lepas tu tersekat di Manal ni pula. Mula-mula tu dari Kota Baru nak balik ke Jeli. Lepas tu tersangkut dekat Batu 8. Lepas tu patah balik. Lepas tu lalu tadi air dah tinggi. Lepas tu kereta mati. Kita lalu dari pukul naik kita lalu air naik dah ni. Lepas tu kita straight ke nak pergi ke Jeli. Bila sampai ke kita sakut di Batu Lapar. Kita U-turn balik. U-turn balik tu bila U-turn balik, tiba-tiba sampai dekat depan Kaltek ni lah, depan Kaltek tu. Air naik tinggi. Lepas tu kereta mati puh kerah. Serentak itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tanah Merah Hanafi Muhammad menugaskan pegawai dan anggotanya memindahkan penduduk di beberapa kampung termasuk Jedok, Ulu Kusial dan Bukit Panau. Sekarang ni kita ada 4 buah bot, 2 pajero dan kami juga melibatkan pasukan bomba sukarela dalam membantu tugas-tugas menyelamat di kawasan Tanah Merah. Dalam pada itu, paras air di 6 sungai utama di Kelantan sudah melebihi paras bahaya termasuk Sungai Lebir Tualang, Sungai Kelantan di Kuala Kerai, Tambatan Diraja, Sungai Golok di Jenub dan Rantau Panjang. Manakala Sungai Galas di Dabung dan Sungai Semerak di Pasir Putih melepasi paras amaran. Ketika ini, air Sungai Golok dilaporkan sedang melimpah ke Pekan Rantau Panjang. Hujan yang berterusan dan sistem perparitan yang tidak terurus dipercayai menjadi punca beberapa kawasan di sekitar Kota Baru dinaiki air. Tidak ketinggalan di beberapa kawasan di sekitar Wakaf Cik Ye yang membabitkan kawasan kediaman, kuartus kerajaan dan pejabat Jabatan Penyiaran Kelantan sendiri. Premis perniagaan, masjid dan juga Jalan Kuala Kerai menghala ke Batu 4 antara yang turut ditenggelami air sehingga menyebabkan kesesakan lalu lintas. Walaupun digenangi air, premis perniagaan yang terjejas tetap meneruskan operasi penduduk berharap pihak berwajib dapat menguruskan sistem saliran dan perparitan dengan betul agar masalah air mengenang itu dapat diatasi. Air hujan macam ni lah. Nak kerja pun tak boleh. Mari pagi tu memang mari pagi ni tak boleh kerja. Kita duduk sini lama 25 tahun dah. Tapi sini kalau nak ikut, kalau hujan kan, kalau tak bandir pun dia takut air. Sebab mungkin adalah buat sekerak saja kita punya lokal tu. Sampai tepi saya ni tak ada. Tak pernah tahun ni ya. Tak ada kalau boleh tahu ni. Ada orang telefon suruh mari tengok kedai. Lepas tu saya pun kejut dia kata kedai naik air. Saya pun marilah tengok sepak sapah penuh. Tak pernah. Sejak pada duduk sini tak pernah. Kalau naik pun naik depan tu je. Begitu juga dengan keadaan di Klinik Kesihatan Wakaf Cik Ye. Walaupun air bertakung di sekitar klinik ini, perkhidmatan kesihatan beroperasi seperti biasa. Setiap kali hujan yang lebat,
klinik ni akan ditangguhi air lah. Ini disebabkan oleh saliran yang tersumbat di depan klinik dan juga di bahagian belakang klinik tu. Hari ni agak teruk lah sebab quarters pun naik air. Jadi mereka yang duduk di quarters tu air sampai ke lutut lah. Jadi tapi mereka terpaksa juga datang kerja sebab ada pesakit yang datang. Ni pun masalah. Pesakit kita tak boleh nak masuk lah. Tinjauan RTM juga mendapati lalu lintas di beberapa laluan sesak apabila kenderaan bergerak perlahan terutamanya di laluan yang dinaiki air. Menurut Ketua Trafik Negeri Superintendent Azli Mat Noor, kesesakan berlaku pada waktu puncak pagi tadi kerana orang ramai menuju tempat kerja. Bagaimanapun tiada laluan di Kota Baru yang ditutup kerana dinaiki air. Jumlah penduduk terjejas banjir di Terengganu juga makin meningkat. Menurut Portal Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri, sehingga 4 petang tadi, 6,794 penduduk dipindahkan di 5 buah daerah berbanding 4,425 tengah hari tadi. Hulu Terengganu mencatatkan penduduk paling ramai dipindahkan 2,213 orang. Ia diikuti Besut 2,026, Setiu 1,213, Kemaman 749 dan Dungun 567. Penduduk yang dipindahkan semakin meningkat ekoran hujan lebat yang turun sejak petang semalam. Menurut Timbalan Ketua Polis Terengganu, Datuk Hashim Abdul Jalil, pihaknya bersama semua agensi termasuk bomba, tentera, JPAM dan rela melakukan operasi menyelamat penduduk ke pusat pemindahan. Kita pun telah menggerakkan semua pasukan bantuan ke tempat-tempat daerah-daerah yang memerlukan pengawalan pihak polis dari sudut pencegahan jenayah dan juga bantuan-bantuan menyelamat harta benda. Kita juga mendapat bantuan daripada pasukan sahabat kita. Rantaian bantuan telah kita wujudkan. Setakat ini kita alhamdulillah keadaan dapat dikawal. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sidang media khas banjir di Ibu Pejabat Polis Kontingen Negeri. Kontingen Negeri juga dijangka menerima bantuan unit udara Bukit Aman yang akan tiba petang ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat 2 remaja lemas di Dungun dan Kuala Terengganu selain membuat tinjauan udara di daerah teruk terjejas banjir. Di Besut sehingga kini, kira-kira 2,000 penduduk dipindahkan ke 21 pusat pemindahan melibatkan 167 keluarga. Betul tu, Mac. Laporan lanjut bersama dengan wartawan Nur Yusof. Teruskan, Wat. Kawasan Hulu Besut merupakan antara yang terjejas teruk. Ini memandangkan ia terletak berhampiran hulu sungai menyebabkan penempatan penduduk di tegalami air di antara 1 hingga 2 meter. Kerana itu memaksa penduduk berpindah ke pusat pemindahan di Sekolah Kebangsaan Darau, Masjid Kampung La, Dewan Serbaguna Keruak dan SK Felda Tenang. Limpahan air Sungai Besut ini juga menyebabkan penduduk di sekitar Masjid Telaga Nibong Mukim Alukladi berpindah ke masjid dan ke SMKA Wataniah. Tinjauan RTM di Kampung Tanjung Aloi, Bukit Gemuntung dan Alor Keladi mendapati penempatan mereka seumpama aliran sungai yang berarus deras. Berikutan aras air semakin meningkat, kebanyakan penduduk mengambil keputusan berpindah ke SMK Wataniah ini. Pihak Bomba dan Penyelamat Jabatan Pertahanan Awam, JPAM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM turut terlibat memindahkan penduduk dari malam tadi sehingga pagi ini. Banjir kali ini bertambah serius apabila berlaku air pasang besar di Muara Kuala Besut yang bertembung dengan hujan lebat di sebelah hulu sehingga banyak kampung dinaiki air. Macam mana air macam ada naik. Air mendadak naik waktu jam 7 malam. Ya kayak gitu lalu juga. Jadi peti nak selamat. Selamat diri dulu lah. Tahu saya tinggal. Pakai air banyak lah. Yalah saya tak boleh buat apa. Dan saya minum natu sini. Sebab ni saya mari sini lah. Saya tak boleh buat apa, takut lah. Banjir pelik kau tahu ni? Banjir besar kat sekolah. Memang takut. Air pun kata biasa tak begitu ni. Terlalu kuat. Ya. Kuat sangat lah tahun ni. Jadi tak boleh duduk? Tak boleh duduk. Memang tak boleh duduk lah. Rumah? Rumah pun bunyi becah dah dapur. Kapur ni kena pindah habis. Tahun ni bahasa selalu lah. Tak lepas kita tak sampai 100 orang minum tahun ni mungkin
buat tu. Jadi lebih baik apa duduk? Lebih baik sini lah juga. Di rumah Terlelak pada tanah tidur. Dan menurut penduduk, keadaan cuaca ni mungkin akan bertambah buruk sekiranya hujan akan turun. Apapun pihak berkuasa telah bersiap sedia dan menempatkan mereka di pusat pembinaan ini demi keselamatan mereka. Nur Yusof bersama juru kamera Tengku Muhammad Tengku Ibrahim, RTM. Sementara itu, bagi mereka yang menggunakan lebuh raya Pantai Timur 2 LPT2 diminta berhati-hati semasa melalui beberapa lokasi di laluan tersebut kerana dikesan kerap berlakunya angin lintang yang membahayakan pengguna. Kejadian itu dikesan terjadi di jajaran LPT2 dari persimpangan Kuala Terengganu ke Bukit Besi melibatkan 55 km. 3 lokasi dikenal pasti berbahaya akibat angin lintang ialah Bukit Besi, Telemong dan Bukit Jerangau. Menurut pegawai trafik LPT2 Zakaria Ismail, 20 kes kemalangan direkodkan sepanjang Disember ini. Insiden melibatkan angin lintang dan laluan licin. Okey, saya nasihat pada pengguna-pengguna di lebuh raya LPT2 supaya berhati-hati semasa musim banjir ni. Minta ambil perhatian di segi perjalanan semasa di LPT2. Saya bawa tu dari sana. Lepas tu saya bawa dalam 80 macam tu kan. Tiba-tiba kereta saya bergerak. Tiba-tiba cuma pusing. Kereta saya berpusing. Daripada jauh sana lah. Lepas tu last sekali saya ambil solution nak berhenti tu saya tekan P. Saya bawa kereta saya tu pergi P. Baru dia berhenti. Masa tu masa saya dah kena angin lintang tu. Memang terus tercabut tayar. Pusing tu tayar saya tu dah tercabut sebelah ni. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Negeri Datuk Hashim Abdul Jalil menasihatkan pengguna jalan raya agar mematuhi papan tanda angin lintang yang disediakan. Ikutlah tanda-tanda papan tanda yang dikeluarkan oleh pihak majlis, pihak JKR tu. Kalau jalan tu jalan kata orang tu dah tunjuk gambar licin kan, tak usahlah kita situ pun kita bantai laju semua kan. Di Pahang, setakat jam 4 petang tadi, penduduk terjejas banjir turut mengalami peningkatan. Ia membabitkan seramai 620 orang dari 145 buah keluarga di 5 pusat pemindahan. Menurut Pegawai Perhubungan Awam Bomba dan Penyelamat Negeri Anwar Hassan, penduduk terjejas banjir kini ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Kepandang membabitkan 8 buah keluarga, 88 keluarga di Sekolah Menengah Kebangsaan Pandan, 3 keluarga di Sekolah Kebangsaan Gudang Rasau, 14 keluarga di Dewan Orang Ramai Seri Damai dan terbaru 32 buah keluarga di Sekolah Kebangsaan Fakih Ahmad. Antara kawasan yang terlibat banjir, Kampung Kempadang, Kampung Pandan, Kampung Cendering, Kampung Pandan Baru 2, Kampung Lubuk Puyu, Kampung Seri Damai, Perkampungan Gudang Rasau dan terbaru di Taman Tas Jaya. Kesemua mereka dipindahkan jam 5 petang semalam ekoran hujan lebat yang berlaku. Rata-rata penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan berpuas hati dengan langkah pelbagai agensi kerajaan yang sedia membantu termasuk Jabatan Kebajikan Masyarakat, Pejabat Kesihatan dan pasukan tentera. Biarpun Kelantan, Terengganu dan Pahang sedang dilanda banjir, konvoi pacuan 4 roda jelajah Malaysia Pray for Gaza akan tetap meneruskan siri jelajah ke semua negeri yang terbabit. Menurut Ketua Konvoi merangkap Presiden Kelab Redah 4x4 Hakasah Abu Hasib, pihaknya akan menggunakan laluan alternatif yang boleh dilalui kenderaan pacuan 4 roda. Bertujuan menyuburkan keprihatinan rakyat Malaysia terhadap kesengsaraan rakyat Palestin, konvoi berkenaan yang telah ke Perak, Pulau Pinang, Perlis dan Kedah sudah berjaya mengutip hampir RM5,000 yang akan disalurkan kepada Al-Aqsa Sharif. Untuk memberi sumbangan kepada Palestin ini harus dibuat secara berterusan. Bukan hanya ketika negeri Palestin dilanda bom dan sebagainya, tapi usaha-usaha ini kemanusiaan ini harus kita teruskan. Begitu juga kita nak menerangkan kepada masyarakat bahawa hari ini dalam kita nak menyampaikan sumbangan itu haruslah dibuat daripada tempat yang betul kerana hari ini ada beberapa pihak di luar sana yang menyalahgunakan tabung untuk kepentingan peribadi dan sebagainya. Inilah tujuan utama.
Konvoi anjuran Majlis Belia Malaysia MBM dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan itu turut mendapat kerjasama RTM, Utusan Malaysia dan Aqsa Sharif. Pasaraya Maidin di 11 negeri menjadi destinasi persinggahan sehingga Ahad ini. Baiklah saudara, kami akan bawakan laporan banjir dari semasa ke semasa. Baiklah, kita teruskan dengan berita. Seorang lagi suspek ditahan kerana dipercayai terlibat dalam kumpulan militan IS di Syria. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata, suspek itu adalah bekas tenaga pengajar program latihan khidmat negara PLKN. Beliau dipercayai merancang membuka laluan baru bagi rakyat Malaysia untuk ke Syria dengan menjadikan salah sebuah negara di Asia Tenggara sebagai transit. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar, suspek berumur 30 tahun itu ditahan oleh bahagian kaunter terorisme cawangan Bukit Aman di lapangan terbang antarabangsa KLIA semalam. Suspek juga merancang untuk berkahwin dengan seorang gadis rakyat Malaysia yang bekerja dan menetap di Asia Tenggara. Sebelum berlepas ke Syria, suspek terpengaruh untuk menyertai kumpulan militan di Syria selepas berinteraksi melalui Facebook dengan beberapa rakyat Malaysia yang telah ditahan polis sebelum ini. Suspek juga dipercayai pernah berhubung dengan Mat Lufti Muhammad Arifin, salah seorang rakyat Malaysia yang terkorban di Syria pada 14 September lalu bagi mendapatkan panduan untuk memasuki Syria melalui Turki. Kes disiasat mengikut prosedur di bawah Akta Keselamatan Kesalahan Keselamatan Kurungan Langkah-Langkah Khas 2012. 131 orang ditangkap dalam opsnya mingguan yang dijalankan secara agresif untuk membantras kehadiran pendatang asing tanpa izin parti di Bandaraya Kota Kinabalu bermula 7 pagi hingga 12 tengah hari tadi. Daripada jumlah itu, 96 orang adalah lelaki, 22 wanita dan 13 orang kanak-kanak. Kesemua individu yang ditangkap dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Karamunsing Kota Kinabalu bagi proses dokumentasi dan pemeriksaan air kencing. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, SCP M. Chandra opsnya kali ini melibatkan kawasan sekitar Likas merangkumi tapak binaan bangunan serta rumah-rumah kongsi sekitarnya. Kita juga akan ambil tindakan di bawah nak tengok rekod jenayah, pelibatan dalam jenayah. Selain daripada itu, nak tengok pelibatan dalam dadah. Di samping itu, kita juga akan menasihatkan DBKK untuk merobohkan rumah-rumah setinggan sekiranya mereka ada terdapat struktur-struktur yang haram di kawasan operasi. Tapi yang di kawasan pembinaan ini, saya tengok lebih kepada kongsi. ACP Chandra juga menegaskan pihaknya tidak teragak-agak menjalankan siasatan terhadap majikan yang menggaji ramai pekerja tanpa permit dan dokumen sah di kawasan terbabit. Seramai 239 anggota termasuk 9 pegawai terlibat dalam operasi bersepadu ini. Ia turut melibatkan Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Jabatan Pertahanan Awam JPAM, Pasukan Gerakan UMNO PGA, Rela dan DBKK. Susulan operasi terhadap sindiket penipuan dalam talian Macau Scam diceras dan seputih kemarin. 27 lagi warga China dan Taiwan ditahan di Bukit Bandaraya Ibu Negara pada hari sama kerana terlibat sindiket serupa. Dengan penahanan itu, jumlah mereka yang dicekup berjumlah 57 orang. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Abdul Jalil Hassan, serbuan terhadap banglo tersebut dilakukan 16 Disember lalu. Ratusan unit telefon, gadget telekomunikasi dan peranti pengubah suai nombor telefon dirampas. Semua suspek berusia antara 20 hingga 45 tahun itu didapati masuk ke Malaysia menggunakan pas lawatan sosial. Kaedah yang digunakan oleh sindiket, dia akan ambil semua 57 ini ditempatkan dalam satu premis dan mereka tidak akan keluar. Katalah sindiket ni menjalankan aktiviti selama 10 hari. Mereka ni 57 tak akan keluar
selama 10 hari. Makanan akan dihantar oleh ahli sindiket. Mereka tidur, berehat di dalam rumah tersebut, bekerja selama 24 jam. Sindiket didapati menjadikan warga senegara sebagai mangsa. Sepanjang 4 bulan beroperasi, mereka mengaut keuntungan 12 juta ringgit hasil penipuan tersebut. Semua yang dicukup direman sehingga Sabtu ini dan disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana tipu. Sepanjang tahun ini sahaja, sebanyak 1,753 kes penipuan dalam talian dilapor kepada polis dengan nilai kerugian lebih 42 juta ringgit. 2 maut manakala seorang lagi cedera parah dalam kemalangan melibatkan 2 buah lori trailer dengan 3 buah kenderaan. Kejadian berlaku di kilometer 250 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah utara pagi tadi. Menurut penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sembilan, Ahmad Muklis Mukhtar, kemalangan berlaku apabila kereta Pro 2 Alza cuba mengelak sebuah Proton Saga FLX yang terbabas selepas bergesel dengan trailer lain sebelum melanggar belakang lori trailer yang berada di bahagian lorong kiri. Mastura Abdul Karim, 34 tahun dan Ahmad Azlan Zakaria meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera parah di kepala dan dada, manakala seorang lagi mangsa cedera parah di kepala. Mangsa yang cedera parah, Major Muhammad Yusof, merupakan penumpang hadapan kereta Proton Saga FLX. Manakala mangsa yang maut pula adalah penumpang hadapan dan belakang kereta Pro 2 Alza yang dalam perjalanan dari Air Keroh ke Kuala Lumpur. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 APJ 1987. Bersiasat dijalankan Jabatan Forensik Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Seramai 14 anggota bomba terlibat dalam operasi ini yang melibatkan Balai Bomba Senawang dan Rembau. 2 jentera tiba di lokasi kejadian pada pukul 7.16 pagi setelah menerima panggilan. Kira-kira 2 daripada 22 hektar kawasan penanaman kenaf di Padang Besar Perlis dikesan ditumbuhi rumpai miang Meksiko. Tindakan menghapuskan rumpai berbahaya itu yang tumbuh secara bertumpuk akan dilakukan segera. Menurut penolong pegawai pertanian bahagian biosekuriti tumbuhan Jabatan Pertanian Perlis, Nolis Ibrahim, pihaknya mengesyorkan agar tindakan beracun dilakukan ke atas rumpai berbahaya yang tumbuh luar dari kawasan ladang kenaf. Manakala yang tumbuh di celah-celah tanaman kenaf terpaksa dicabut sendiri oleh penanam dengan mengambil langkah pencegahan termasuk memakai sarung tangan serta penutup hidung dan mulut. Rumpai yang sangat berbahaya itu boleh menyebabkan alahan teruk kepada kanak-kanak dan orang tua selain senang membiak dan sukar dikawal. Setiap pokok mampu menghasilkan 100,000 biji benih dan boleh memberi kesan terhadap tanaman dan juga ternakan. Kalau kita ikut untuk kawalan lah peringkat sekarang, kita syorkan glyphosate lah untuk kawalan. Memandangkan glyphosate jangka masa pertumbuhan kembali tu dia lambat lah. Masa sedih lah sikit. Dah ada kata pokok ni meracun tu. Lepas tu tak apalah, kita buang lah yang mana ada kan. Macam mana kita tahu kata pokok ni? Saya tak tahu lagi. Bila saya pergi kursus kemarin, mereka beritahu lah kata tempat kita ada pokok macam ni. Belum ni tak tahu lah? Tak tahu. Saya memang duk cabut dengan tangan lah ni pokoknya ni, pegang tangan. Impun. Tak ada. Tak ada masalah apa. Kata gatal ke apa ke, tak ada. Bagi kita lah kan. Mulai kita tak tahu lah. Kami tak pasti pokok apa. Ingatkan pokok tumbuhan dalam hutan lah. Lepas tu bila kita tengok Facebook apa berita, jadi kita dah perasan pokok ni ada, kita terus report kepada Jabatan Pertanian. Jadi Jabatan Pertanian dah memang buat pengesahan lah kata pokok rumpai miang Meksiko ni ada dalam pokok kenaf ni. Jabatan Kesihatan Perlis turun padang memberi taklimat dan penerangan kepada penanam kenaf tentang kesan kepada kesihatan dan nasihat pencegahan yang perlu diambil. Lagi mengenai banjir. Keadaan hujan lebat secara berterusan menyebabkan berlaku banjir di kawasan Dun Air Putih sekaligus menyebabkan 15 pusat pemindahan dibuka. Dewan Sivik Seberang Teo kini menempatkan paling ramai penduduk terjejas banjir. Jadi untuk perkembangan lanjut, kita terus bersama dengan Faris Izzat Syahrudin di lokasi. Silakan Faris. Baik, terima kasih.
Untuk makluman anda, saban tahun penduduk di Felda seberang Tayur ini akan berhadapan dengan keadaan banjir apabila tibanya musim tengkujuh, dan untuk tahun ini perkara yang sama turut dilalui, dan sehingga jam ini seramai 352 penduduk daripada 106 buah keluarga telah pun dipindahkan di Dewan Sivik Felda seberang Tayur. Dan untuk menjawab persoalan itu, bersama-sama saya ketika ini ialah Ahli Dewan Undangan Negeri Air Putih, iaitu Yang Berhormat Wan Abdul Hakim Wan Mohtar. Jadi terima kasih YB kerana sudi bersama dengan kami. Jadi berbalik kepada persoalan saya sebentar tadi, apakah sebenarnya tindakan yang diambil untuk membantu penduduk yang setiap tahun mengalami situasi sama akibat banjir ini? Okey, terima kasih RTM. Mula sekali saya nak maklumkan bahawa sekarang ni di Kemaman, Kesuluhan dulu saya maklumkan dulu, ada kurang 790 keluarga terlibat, 290 mangsa, 220 keluarga. Di Dunia Putih saja ada kurang 200 lebih keluarga dan hampir 700 mangsa. Kita paling ramailah di dalam daerah Kemaman. Persoalan yang ditanya tadi pasal jangka masa panjang, sebenarnya Yang Berhormat Perdana Menteri telah beri komitmen pada kita dalam perjumpaan dengan pemimpin negeri dan juga unit perancangan ekonomi. InsyaAllah pada tahun 2016 akan diturunkan ke semua keseluruhan peruntukan sebanyak 450 juta lebih untuk dipanggil program Tebatan Banjir Cukai. Di mana program ini dia akan create satu saliran yang besar, bukan 100 meter lebarnya, panjangnya berpuluh kilometer. Dia tap daripada sungai di Paman, dia create double the capacity of sungai yang ada sekarang. Jadi jangka masa panjangnya bila terusan ni siap, jadi masalah banjir yang berpanjangan di Dunia Putih khususnya insya-Allah dapat kita atasi. Sebab kalau ada sikit pun dia cepat air itu turun, tak ada masalah. Itu yang pertama. Projek ini sebenarnya sudah berjalan dan diluluskan tahun 2006-2007 dulu. Cuma peruntukannya agak sedikit keluar sekian tahun. Jadi kita minta Perdana Menteri berilah peruntukan yang banyak sekaligus supaya dapat kita buat dengan cepat. InsyaAllah Yang Berhormat bersetuju untuk beri komitmen pada RMK ke-11 ni. 2016 akan start. Perkara kedua yang dari segi jangka masa pendek, sebab di Air Putih ni dia unik, bukan di tempat lain, bukan masalah saliran, tapi masalah lempahan sungai, air yang banyak. Jadi dari segi nak kawal jangka masa pendek ni tak boleh kawal, tetapi kita meringankan beban mangsa tu ada. Jadi terima kasih YB. Jadi apapun itulah antara perancangan yang telah pun diatur untuk membantu mengurangkan dan meringankan beban penduduk yang terjejas banjir. Jadi itu saja setakat ini, dan saya kembalikan semula kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Faris atas laporan tadi. Amanah Saham Nasional Berhad ASNB, anak syarikat milik penuh Permodalan Nasional Berhad PNB, mengumumkan pemberian dividen kepada pemegang unit Amanah Saham Bumiputra ASB sebanyak RM7.50 seunit berbanding RM7.70 tahun lepas bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014. Pengerusi Permodalan Nasional Berhad Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid juga berturut mengumumkan pemberian bonus sebanyak 1 sen seunit kepada 8.6 juta pemegang amanah unit ASB tersebut. Arah PNB telah juga bersetuju untuk memperuntukkan sebanyak RM804.43 juta sebagai pembayaran bonus kepada pemegang unit tabung ASB. Dan ini meningkat sebanyak 19% berbanding pembayaran bonus sebanyak RM675.93 juta pada tahun 2013. Justru peruntukan bonus tabung ASB pada tahun ini adalah bersamaan dengan kadar 1 sen seunit. Yang akan berakhir pada pembayaran dividen dan bonus bagi tabung ASB akan dikreditkan secara automatik ke dalam akaun para pemegang unit. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan Nasional 5. Tumpuan seterusnya beralih kepada laporan langsung dari negeri-negeri, dan rakan-rakan penyampai di Sabah, Sarawak dan juga Labuan telah pun bersedia. Dengan itu kita mulakan dengan Sarawak Bumi Kenyalang. Silakan.
Terima kasih Taufik. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Potensi tenaga hidro di Sarawak bukan perkara baru. Satu survei pernah diadakan pada 1962 di bawah program rancangan Colombo dan diikuti dengan Pelan Induk Pembangunan Sistem Tenaga atau SAMA Study pada 1979. 6 tahun kemudian, empangan pertama iaitu empangan hidro batang air dibina diikuti dengan empangan bakun pada 1993 dan yang terbaru empangan hidroelektrik Murum yang akan beroperasi sepenuhnya pada hujung suku kedua tahun depan. Disifatkan sebagai ciptaan syurga pembinaan manusia oleh seorang jurutera yang terlibat dalam pembinaan hidro ini, keunikan empangan ini dikatakan tidak terdapat di mana-mana projek empangan hidro di dunia. The place where we built the dam of a height of 141, because of the topography, we were able to get a head of 300 meters. Because where we will build the powerhouse is further down in elevation. In the case of Murum, because of the topography, because of the terrain, which is a gift of nature to us, we are able to build the powerhouse further down in height. For dams, it is the head is very important. The higher the head, the more energy you will get. Biasanya paras kepala air yang terdapat di empangan hidro sama ketinggian dengan puncak empangan. Oleh kerana dibina atas garis dasar 400 meter di atas paras laut, empangan hidro Murun mempunyai kelebihan kepala air yang tinggi dari empangan. Dengan topografi unik ini, empangan ini mampu beroperasi tanpa tampahan air selama 3 bulan untuk memusing 4 turbin yang mampu menjana 944 megawatt elektrik. Berbanding dengan empangan hidro bakun dan empangan hidro batang air, dengan saluran masuk air dari kawasan untuk memusing turbin terletak di atas pembukaan empangan, saluran di empangan hidro Murun dibina di bawah tanah untuk memusing 4 turbin di rumah janakuasanya. Ketinggian empangan 141 meter yang dibina menggunakan roller compact concrete RCC atau konkrit padat merupakan antara empangan RCC yang tertinggi di dunia. Bahagian alur limpah yang terletak 546 meter atas paras laut menjadikannya alur limpah bertangga yang paling tinggi di dunia. Our step spillway is the highest in the world at the moment. Last year I couldn't say that because we haven't finished the dam. Now I can declare that. Setiap tangga setinggi 1 meter pada alur limpah ini akan memecah kekuatan aliran air supaya tidak menghakis dan merosakkan kaki empangan. Rekaan inovatif ini menjadikan empangan ini sebagai rujukan dan kajian kepada ramai termasuk para pereka empangan, kontraktor dan jurutera. The water level of the reservoir at this moment is 540.65 meters. So it's flowing out 0.65 meters. That is about 27 inches. Air lebihan empangan Murun ini disalur ke empangan bakun melalui alur limpah ini. Empangan ini juga mempunyai 2 unit stesen kuasa ekologikal yang mampu menjana 7.4 megawatt elektrik untuk kegunaan empangan itu. Apabila empangan hidro Murun ini beroperasi sepenuhnya pada hujung tahun depan dengan kapasiti 944 megawatt, ia mampu menampung permintaan 2,828 megawatt elektrik yang diperlukan oleh fasa 1 projek-projek skor. Saudara, laporan berkaitan empangan Murum tidak berakhir di sini. Banyak lagi keunikan dan rahsia tersembunyi di sebalik pembinaannya. Laporannya akan kami paparkan esok dan sehingga itu kita bersama Adrian di Kota Kinabalu. Terima kasih Damia Cassandra di Sarawak. Walaupun masih baru, namun sambutan golongan muda terhadap sukan Muay Thai di Sabah amat menggalakkan. Ia dibuktikan dengan penubuhan beberapa kelab Muay Thai selain berjaya menganjur dan menyertai beberapa kejohanan di peringkat negeri dan kebangsaan. Semuanya atas galakan Persekutuan Muay Thai Amatur Antarabangsa IFMA. Laporannya bersama wartawan Imran Azmi Rosli dan jurukamera Dasni Daud.
Selepas berjaya menganjurkan kejohanan Persekutuan Muay Thai Amatur Antarabangsa IFMA 2014 di Langkawi pada Mei lalu, Persatuan Muay Thai Malaysia PMM kini mengorak langkah setapak lagi dalam usaha melonjakkan sukan Muay Thai di peringkat akar umbi. Ke arah itu, Presiden PMM Datuk Muhammad Shahnaz Azmi berkata, satu prosedur operasi standard SOP akan diperkenal dan diseragamkan agar pembangunan sukan Muay Thai bermula di peringkat akar umbi dapat dilaksanakan dengan lebih teratur sekaligus dapat melahirkan bakat-bakat baharu yang mampu bersaing hingga ke peringkat antarabangsa. Fokusnya kini adalah di peringkat sekolah. Muay Thai telah dapat kelulusan untuk masuk ke sekolah-sekolah sejak tahun 2010. Tetapi kita kalau ingin membuat pembangunan di akar umbi, kita kena masuk di sekolah-sekolah. Kita kena cari talent di sekolah-sekolah. Dan yang itu yang kita nak synckan dengan semua negeri-negeri supaya kita fokus dari segi silibus pengajaran, supaya negeri semua ada silibus yang sama untuk diajar di sekolah-sekolah, dan kita masuk di sekolah, kita masuk di universiti, dan supaya sukan ni boleh diperkembangkan lagi lah. Sebab Muay Thai sekarang ada di SUKMA, di sukan-sukan yang besar akan datang, di sukan Asia, sukan C dan sebagainya. So pembangunan sukan tu perlu diadakan mulai sekarang. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu. Sabah merupakan negeri ke-10 yang dijelajahi Datuk Muhammad Shahnaz dalam rangka lawatannya bertemu dengan para penggiat dan komuniti Muay Thai di seluruh negara. Antara negeri-negeri yang telah dilawati ialah Pulau Pinang, Perlis, Kuala Lumpur, Kelantan, Terengganu dan Johor. Ada nampak dia punya perancangan yang teliti dan juga daripada segi development daripada bawah dan juga kepada pengadil dan semua tu lah. So hopefully benda yang dia cakap tu kita boleh implement. Semuanya telah clear. So baik di peringkat kebangsaan, juga negeri dan juga gym dan juga kelab. So daripada situ kita akan tumpukan perhatian kepada seterusnya. So daripada penjelasan yang telah dibuat oleh Datuk Shahnaz, so alhamdulillah dia akan memberi satu impact yang besar kepada khususnya negeri Sabah. But the best part I like about is the development of the sport. What's it going to be like in the next few years? What does this mean to the state and also to the gyms? And that I think is the most beneficial thing we can ever take from this meeting. Ketika ini sebanyak 7 persatuan Muay Thai daerah telah ditubuhkan di negeri ini, iaitu Persatuan Muay Thai Daerah Putatan, Ranau, Tuaran, Daerah Kota Kinabalu, Penampang, Sandakan dan Persatuan Muay Thai Daerah Beaufort. Bagi memberi peluang kepada seluruh penggiat dan komuniti Muay Thai di negeri ini menyertai pertandingan, beberapa kejohanan Muay Thai telah dianjurkan sejak awal tahun ini, antaranya Borneo Phoenix Muay Thai Amateur Challenge 2014 di Putatan, Dinar Diwan Mount Kinabalu Challenge 2014 di Ranau, kejohanan Sabah Muay Thai Challenge 2014 dan kejohanan Muay Thai Diwan Siri 2 di Kota Kinabalu, dan terbaru kejohanan Muay Thai Charity Challenge 2014 pada 15 dan 16 November lalu. Kesungguhan persatuan-persatuan Muay Thai di Sabah serta penyertaan yang amat menggalakkan ini diharap dapat dikekalkan bagi membolehkan golongan muda menimba pengalaman dan mengetengahkan bakat mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Sekian fokus dari Sabah petang ini. Seterusnya kita bersama Asma Asmuni di Labuan. Terima kasih. Jabatan Bomba dan Penyelamat Labuan selain melaksanakan tugas dan operasi kebombaannya, turut menunaikan tanggungjawab sosial korporatnya menerusi program pembinaan semula rumah terbakar. Kali ini program yang diperkenal menerusi strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS 7, Kejuranan Indah dengan kerjasama Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan serta beberapa agensi lain melibatkan rumah milik seorang penduduk di Kampung Ranca-Ranca Darat. Zulkifli Abdul Hamid kehilangan rumah dalam kebakaran ketika umat Islam melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun lepas. Lebih tragis, kebakaran itu turut meragut nyawa ibu dan adik Zulkifli. Pembinaan semula rumah ini oleh anggota Bomba Labuan memakan masa kira-kira 5 bulan dengan anggaran kos RM47,000. Perasaan kami sekeluarga memang benar-benar terharu dan
gembira sangatlah dapat menerima rumah bantuan daripada pihak Bomba. Sekarang ini kami akan meneruskan kehidupan baru dengan kemudahan yang semua ada yang diberikan oleh pihak Bomba. Program seumpama ini juga mampu memupuk nilai kemasyarakatan antara jabatan dan agensi kerajaan serta masyarakat setempat. Usaha murni Jabatan Bomba ini turut mendapat sokongan mahasiswa Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan UMS KAL. Dia sangat membantu masyarakat sekeliling, sama ada yang terlibat dalam kebakaran ataupun apa-apa kemalangan lah. Dan sumbangan ni dapat mengurangkan beban keluarga Encik. Bagi saya lah, ini adalah satu program yang sangat baik lah. Yang mana program ni dapat membantu masyarakat yang kurang berkemampuan, yang ditimpa musibah dan sebagainya lah. Jadi diharapkanlah program ni dapat diteruskan hingga ke akhirnya lah. Dan program ni memang sangat membantu. Usaha murni Jabatan Bomba dan Penyelamat ini memberikan sebuah kehidupan baharu kepada keluarga ini yang hidup tanpa rumah yang sempurna sejak setahun lepas. Kita ucapkan tahniahlah kepada Bomba yang telah berjaya melaksanakan program membina rumah ni. Ini adalah rumah kedua di Labuan yang mereka telah buat untuk mangsa kebakaran. Dan sebenarnya di Program NBOS 7 ini bukan sahaja melibatkan program pembinaan semula rumah untuk mangsa kebakaran, malah membaik pulih rumah penduduk berpendapatan rendah, meningkatkan rondaan keselamatan di kawasan tumpuan orang ramai serta program kebersihan, pengindahan dan penyelenggaraan awam. Sekian fokus dari Labuan, kita kembali ke Angkasa Puri. Baiklah saudara, dan untuk mengetahui ramalan cuaca semasa di seluruh negara, kita berlintas langsung ke Jabatan Meteorologi. Terus saja bersama pegawainya Afrizal Hakim. Silakan. Terima kasih rakan-rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan ramalan cuaca pada petang ini dengan melihat amaran hujan lebat peringkat jingga yang dikeluarkan oleh Met Malaysia bagi kawasan-kawasan yang bertanda jingga. Keadaan hujan sederhana kadangkala lebat ini dijangkakan akan berterusan sehingga hari Jumaat iaitu 19 Disember 2014. Manakala nasihat hujan lebat peringkat kuning pula turut dikeluarkan bagi kawasan-kawasan yang bertanda kuning dan dijangkakan akan berterusan sehingga hari ini iaitu hari Khamis 18 Disember 2014. Manakala amaran hujan lebat peringkat jingga juga turut dikeluarkan bagi negeri Sabah di kawasan-kawasan yang bertanda jingga dan keadaan ini juga dijangkakan akan berterusan sehingga hari Jumaat iaitu 19 Disember 2014. Seterusnya kita ke amaran angin kencang dan laut bergelora. Untuk dikeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori ketiga dan keadaan ini diperluaskan kawasan perairannya bagi kawasan-kawasan yang bertanda merah, manakala amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua pula dikeluarkan untuk kawasan perairan Sulu yang bertanda jingga dan amaran-amaran ini dijangkakan akan berterusan sehingga hari Sabtu iaitu 20 Disember 2014 dan adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti pantai, perkapalan dan juga pelantar minyak. Untuk melihat keadaan cuaca semasa pula, kita beralih kepada paparan imej gema radar untuk Semenanjung pada ketika ini. Kelihatan hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku secara menyeluruh, terutamanya di bahagian pantai timur Semenanjung. Manakala kelihatan juga hujan di satu dua tempat, kelihatan kita sedang berlaku di Pulau Pinang dan juga di Johor Bahru. Menjelang malam pula dijangkakan hujan akan masih lagi berterusan, terutamanya di kawasan pantai timur dan dijangkakan menjelang keesokan paginya pula hujan akan berterusan, terutamanya di negeri Kelantan dan juga Terengganu. Untuk negeri Sabah pula pada ketika ini, hujan di satu dua tempat kelihatan masih lagi berlaku, terutamanya di bahagian Kudat. Manakala untuk negeri Sarawak pula, hujan di satu dua tempat kelihatan kini sedang berlaku di kebanyakan bahagian. Menjelang malam pula dijangkakan akan berlaku hujan di beberapa tempat, terutamanya di bahagian Sandakan, Kudat, Pantai Barat. Begitu juga untuk kawasan Labuan di negeri Sabah. Manakala untuk negeri Sarawak pula, hujan dijangkakan boleh berlaku menjelang malam nanti dan lebih tertumpu di bahagian Limbang dan juga Miri. Menjelang keesokan paginya pula dijangkakan
diperkirakan hujan akan berterusan terutamanya di bahagian Sandakan dan juga Kudat di negeri Sabah. Sekian sahaja ramalan cuaca pada petang ini. Kita kembali semula ke Angkasa Puri. Penemuan seorang remaja kelainan upaya OKU dalam keadaan terbiar. Penemuan seorang remaja kelainan upaya OKU dalam keadaan terbiar merupakan berita paling menyayat hati di Negeri Sembilan pagi tahun 2014. Remaja OKU ditemui dalam operasi bersepadu 6P Jabatan Imigresen Negeri Sembilan di Taman Semarak Nilai. Operasi 6P pada pukul 2.30 pagi itu 21 Jun lalu menemukan Muhammad Firdaus Dullah 15 tahun dalam keadaan yang mengejutkan. Pengarah Imigresen Negeri Sembilan Faizal Fazri Osman sendiri sukar menggambarkan perasaannya kerana tidak menyangka menemui remaja itu dalam keadaan yang begitu daif. Selepas ditempatkan di Hospital Tuanku Jaafar Seremban HTJS, adik Muhammad Firdaus semakin sihat. Nasib yang menimpa adik Firdaus terus mendapat perhatian rakyat Malaysia. Pergerakan Wanita UMNO menerusi skuad sayang Wanita UMNO menubuhkan tabung adik Firdaus pada 23 Jun 2014. Isteri Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor bersyukur melihat keadaan adik Firdaus yang semakin baik ketika melawat remaja tersebut pada 30 Jun lalu di HTJS. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata, adik Firdaus akan ditempatkan di Taman Sinar Harapan selepas dibenarkan keluar hospital. Sejak ditempatkan di Taman Sinar Harapan Julai lalu, adik Firdaus semakin sihat. Ketua Pengarah JKM Datuk Noraini Muhammad Hashim yang melawat remaja tersebut 20 November lalu gembira dengan perkembangan terkini adik Firdaus. Pergelangan tangan kanannya yang bengkok sebelum ini telah dipasang alat bagi membantu posisi tulang untuk pemulihan sejak bulan lalu. Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung JKKK di Sabah diminta melaporkan setiap permasalahan yang dihadapi rakyat, termasuklah mengesar rumah rosak yang usang yang perlu dibaik pulih demi keselesaan penduduk. Gesaan itu dibuat Ahli Parlimen Kalabakan Datuk Seri Abdul Ghafur Saleh pada program Kenduri Sekampung di Kampung Haji Matahwir, Tawau. Contohnya Haji Matahir, Sungai Imam dan lain-lain, mereka ini harus di rumah-rumah mereka ditaruh nombor dan nama. Atau kalaupun bukan ada nombor, belum terdaftar di Majlis Perbandaran, tapi nama sekurang-kurangnya orang punya rumah. Program Kenduri Sekampung bertujuan mengeratkan hubungan antara pemimpin dan rakyat selain menjadi kaedah terbaik rakyat meluahkan permasalahan mereka. Pemimpin turun padang, berjumpa masyarakat kampung dan bertanya masalah-masalah masyarakat kampung, dan masyarakat kampung pun berkesempatan untuk berjumpa pemimpin-pemimpin mereka. Kalau kita melihat daripada segi penduduk-penduduk di sini, ini adalah satu usaha yang murni kerana dapat bersatu. Boleh mengeratkan silaturahim kami sesama penduduk kampung, mengeratkan lagi hubungan antara masyarakat kampung dengan pemimpin-pemimpin akar umbi. Kami dapat bersuai kenal. Baiklah saudara, sedikit perkembangan sukan. Datuk Seri Najib Tun Razak mengharapkan akan berlaku sekali lagi keajaiban ke atas Harimau Malaya dalam perlawanan akhir kedua di Stadium Nasional Bukit Jalil nanti. Selain mengesahkan akan hadir bagi memberi sokongan kepada skuad Dollah Saleh, beliau berharap Harimau Malaya mampu beraksi lebih gigih seperti mana ketika mereka mengalahkan Vietnam sebelum ini. Malam tadi kita kalah bola. Tapi insyaAllah saya akan hadir di stadium hari Sabtu ni. Mari kita sokong Harimau Malaya. Mudah-mudahan akan berlaku sekali lagi apa orang kata keajaiban untuk kita bangkit semula sekali lagi. Dan insyaAllah kita doalah kejayaan pasukan bola kita. Baiklah saudara, paparan itu tadi mengakhiri Nasional 5. Kami ingin membuat pembetulan mengenai laporan pembayaran dividen ASNB sebentar tadi, iaitu bayaran dividen kepada pemegang unit ASB adalah sebanyak 7.5 sen seunit, bukan RM7.5. Baik, teruskan bersama dengan Sim Sui dalam Best 5.10 edisi 6 petang selepas ini. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.
Salam Satu Malaysia. Sekali lagi bersama dengan saya Sim dalam Best 510 edisi 6 petang. Kira-kira 2 daripada 22 hektar kawasan penanaman kenaf di Padang Besar Perlis dikesan ditumbuhi rumpai miang Mexico. Tidak akan menghapuskan rumpai berbahaya yang tumbuh secara bertumpuk itu akan dilakukan segera. Menurut penolong pegawai Pertanian Bahagian Biosecurity Tumbuhan Jabatan Pertanian Perlis, Nolis Ibrahim berkata, pihaknya mengesyorkan agar tindakan beracun dilakukan ke atas rumpai berbahaya yang tumbuh luar dari kawasan ladang kenaf. Setiap pokok mampu menghasilkan 100,000 biji benih dan boleh memberi kesan terhadap tanaman dan juga ternakan. Hujan berterusan dan sistem peparitan tidak terurus dipercayai menjadi punca beberapa kawasan di sekitar Kota Baru dinaiki air. Tidak ketinggalan di beberapa kawasan di sekitar Wakaf Cheyeh yang membabitkan kawasan kediaman, kuartus kerajaan dan juga Jabatan Penyiaran Kelantan itu sendiri. Premis perniagaan, masjid dan juga Jalan Kuala Kerai menghala ke Batu Empat antara yang turut ditenggelami air sehingga menyebabkan kesesakan lalu lintas. Walau bagaimanapun digenangi air, premis perniagaan yang terjejas tetap meneruskan operasi. Penduduk berharap pihak berwajib dapat menguruskan sistem saliran dan peparitan dengan betul agar masalah air bergenang dapat diatasi. Semua chalet di Kedah akan diberi grade tertentu mengikut beberapa tahap dari segi kualiti air, kebersihan dan juga kawasan persekitaran. Menurut Exco Alam Sekitar dan Kesihatan Negeri, Dato' Dr. Leong Yong Kong, perkara tersebut sedang dibincang dengan Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Badrul Hisham Hashim. Perkara perlu diberi fokus adalah pelan pembangunan chalet dan mengguna pakai undang-undang dan akta sedia ada. Lima orang rakyat Malaysia cedera apabila belon udara panas yang dinaiki bersama 5 pelancong lain di Kapadosia, Turki terhempas. Seorang pelancong Cina terbunuh dalam kejadian berkenaan. Kesemua mereka ketika kejadian sedang mengikuti pakej pelancongan yang disediakan sebuah resort di Kapadosia bagi menikmati pemandangan Turki dari udara sebelum ia tiba-tiba terhempas akibat angin kencang. Pelancong Cina berkenaan dikatakan maut serta-merta selepas belon udara yang dinaiki mereka terhempas kuat. Serangan dahsyat Taliban ke atas sekolah di Pakistan menyebabkan Perdana Menterinya Nawaz Sharif meluluskan perintah larangan hukuman mati terhadap jenayah keganasan yang telah dilaksanakan sejak 2008. Serangan di sekolah awam tentera dan kolej di Bandar Peshawar Selasa lalu disifatkan sebagai tindakan yang dahsyat dan tidak berperi kemanusiaan pernah berlaku di negara itu. Sharif menarik balik larangan itu tahun lalu tetapi menarik semula larangan apabila kerajaannya melancarkan rundingan damai dengan militan. Beliau dan juga Ketua Angkatan Tentera Pakistan Rahil Sharif melawat bangsa yang terselamat dalam serangan terburuk dan paling ngeri pernah menimpa Pakistan. Di India pula, kanak-kanak dan pelajar bertafakur di Kashmir melahirkan rasa simpati terhadap mangsa dan keluarga mereka dalam serangan Pakistan itu. Sambil memegang lilin dan pelekat, mereka berarap melalui bandar Srinagar sambil melaungkan hentikan pembunuhan yang tidak berdosa. Sebagai tanda perpaduan dengan Pakistan, Perdana Menteri India Narendra Modi merayu semua sekolah di India bertafakur selama 2 minit bagi memperingati tindakan yang sungguh kejam dan tidak berkemanusiaan itu. Pakistan mengisytiharkan 3 hari berkabung bermula semalam.